TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Ahmad Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera. Walaupun mungkin ada yang tengah sibuk ni buat ulang kaji pelajaran, jaga kesihatan anda dengan menjaga pemakanan anda sehari-hari. Baik, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu Islina Bakar, Ketua Panitia Prinsip Perakaunan daripada SMK Putra Perdana Puchong Selangor. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat, Aiman. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini sebab kita ni nak ambil tips daripada Cikgu untuk menjawab soalan pada hari ini. Okey, baik Cikgu. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Azliana Masyuri pada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Itu dia manis je Cikgu kita kan. Dan terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita dalam mata pelajaran prinsip perakaunan, kita nak belajar dengan Cikgu macam mana nak jawab kertas 1 untuk prinsip perakaunan ni. Jadi murid-murid macam mana? Dah bersedia ke belum dengan kertas dan juga pen untuk catat semua nota yang Cikgu nak bagi ni? Okey, kalau dah bersedia, Cikgu hari ini apa yang kita nak belajar Cikgu? Dipersilakan. Okey, terima kasih Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2022, terutamanya untuk calon-calon yang mengambil subjek prinsip perakaunan. Jadi pada hari ini kita akan buat ulang kaji kertas 1 prinsip perakaunan. Okey, cikgu teruskan. Okey. Kertas 1 prinsip perakaunan, kod kertas ialah 3756/1, mempunyai 40 soalan objektif aneka pilihan. Masa yang diberikan ialah 1 jam 15 minit dan jumlah markah ialah 40 markah. Okey, manakala wajarannya ialah 20% dan yang paling penting jangan lupa bawa kalkulator masing-masing. Okey. Soalan objektif ini terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah soalan yang berbentuk fakta ataupun teori dan yang kedua ialah soalan yang berbentuk pengiraan, Aiman. Ya, Cikgu. Subjek ni kan subjek prinsip perakaunan. Okey, jadi ianya melibatkan beberapa pengiraan. Okey, termasuk juga beberapa fakta ataupun teori yang akan ditanyakan dalam kertas ini. Okey Cikgu. Jadi saya ada satu soalan lah Cikgu nak tanya kepada Cikgu. Apa dia, Ahmad? Macam mana cara murid-murid untuk menjawab soalan kertas 1 ni dengan baik Cikgu? Okey, sama juga macam subjek-subjek lain, Aiman. Okey, untuk kertas 1 tentunya kena buat banyak latih to be. Okey, murid-murid kena cuba jawab semua soalan-soalan tahun-tahun lepas dan juga cuba jawab soalan-soalan kertas 1 daripada soalan-soalan percubaan negeri. Okey, jadi dengan itu akan memantapkan lagi pemahaman dan kecekapan juga kemahiran calon-calon untuk menjawab kertas 1 nanti. Okey Cikgu, apa lagi persediaan sebelum murid-murid kita nak masuk ke Dewan Peperiksaan untuk menjawab prinsip perakaunan ni Cikgu? Okey, tentunya jangan lupa bawa kad pengenalan lah. Kad pengenalan. Okey, bawa alat tulis. Okey, alat tulis yang mencukupi. Kemudian bawa juga kalkulator. Kalkulator yang boleh berfungsi dengan baik. Okey, itu saja. Bawa kalau untuk kertas 1 kena bawa pensel dengan pemadam je lah. Jadi Cikgu, kalau untuk 1 jam 15 minit ni untuk 40 soalan Cikgu, adakah ia mencukupi dan bagaimana kita nak menyusun masa tu Cikgu? Okey, sebenarnya sangat cukup. Okey, 1 jam 15 minit untuk 40 soalan sangat-sangat cukup. Lebih kurang satu soalan tu anggaran masa 1.8 minit macam tu, Aiman. Jadi sangat cukup sebenarnya. Okey, ada soalan yang mudah, mungkin boleh jawab lebih cepat, tak sampai 1 minit pun dah okey. Maknanya kena jawab yang mudah dulu Cikgu Boleh baru juga. jawab yang susah kan. Okey, jawab yang mudah dulu. Okey, baik. Jadi murid kita pun dah tak sabar dah Cikgu nak tengok apakah jenis soalan-soalan yang bakal keluar SPM nanti, apa bentuk-bentuknya. Okey, kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022 Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Kita nak belajar bagaimana kita nak jawab kertas satu ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita bersama dengan guru kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Jadi mari sama-sama kita lihat beberapa soalan yang cikgu dah pilih daripada soalan-soalan SPM tahun lepas yang bermula daripada tahun 2018 hingga tahun 2021. Okey. Jadi, cikgu minta semua murid-murid sediakan kertas, pensel, kalkulator dan juga jangan lupa buku teks masing-masing. Buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5 untuk kita rujuk. Okey, kita mulakan dulu dengan soalan fakta ataupun soalan teori. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama yang cikgu ambil daripada SPM 2021. Okey, soalan yang pertama ialah pihak yang manakah merupakan pengguna luaran penyata keuangan? Senarai pilihan jawapan yang diberikan ialah A. Pekerja, B. Pemilik, C. Pelabur dan D. Pengurus. Baiklah murid-murid, okey, yang mana satukah adalah jawapannya? Okey, mari kita tengok. Okey, kita rujuk buku teks pada muka surat 19. Okey, dalam buku teks kamu, buku teks tingkatan 4, muka surat 19, ada dinyatakan nota tentang soalan ini, iaitu siapakah pengguna luaran penyata keuangan. Okey, yang diberikan yang kamu nampak dekat situ, yang pertama ialah pihak bank. Okey, yang kedua ialah pembekal, yang ketiga agensi kerajaan dan yang keempat pemegang saham. Jadi keempat-empat pihak ini memang memerlukan nak guna penyata kewangan tu Aiman. Ya, jadi cikgu. untuk apa? Untuk apa mereka ada tujuan yang berbeza. Kalau pihak bank mereka nak lihat keupayaan sesebuah perniagaan tu dalam pengurusan kredit dan juga dalam urusan pembayaran hutang. Manakala pembekal, mereka memerlukan penyata keuangan sesebuah perniagaan itu untuk apa? Sama juga jika nak beri kemudahan kredit, jadi mereka akan lihat dulu sama ada perniagaan tersebut mampu tak bayar hutang. Dan yang ketiga, agensi kerajaan. Agensi kerajaan nak gunakan penyata keuangan untuk apa, Aiman? Pastinya untuk taksiran cukai. Ya. Okey, dan yang keempat ialah pemegang saham. Siapakah pemegang saham? Pemegang saham ialah pelabur dan juga bakal pelabur yang nak guna penyata keuangan untuk apa? Untuk nak lihat sama ada perniagaan tersebut mampu tak menjana keuntungan. Okey, jadi kalau dekat situ, kita tengok dekat pilihan jawapan tadi, yang manakah adalah pengguna luaran. Ingat tak senarai jawapan tadi? Nanti kita tengok lagi sekali. Okey. Okey, selain daripada itu, kalau kamu tengok dekat dalam buku teks kamu, ada nota kecil dekat tepi tu. Okey, di situ juga ada dinyatakan siapakah lagi pengguna luaran penyata keuangan. Okey, nampak dekat situ kita ada pesaing perniagaan, kita ada pelabur, kita ada agensi penarafan dan juga kita ada kesatuan pekerja. Mari kita lihat apakah jawapan yang paling tepat. Okey, pihak yang manakah merupakan pengguna luaran penyata keuangan? A. Pekerja. Pekerja bukan. B. Pemilik bukan. C. Pelabur. Kita nampak tadi dalam buku teks ada pelabur dan D ialah pengurus. Okey, jadi jawapan yang paling tepat ialah C. Okey, untuk A, B dan D, mereka juga adalah pengguna penyata keuangan. Tetapi mereka adalah pengguna dalaman. Soalan tanya pengguna luaran. Jadi jawapan yang paling tepat ialah C. Pelabur. Okey, dapat ya? Okey, sekarang kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan kedua, apakah hasil operasi kedai yang menjual peralatan komputer? Jadi kata kunci dekat situ murid-murid, hasil operasi. Dia tanya, apakah hasil operasi kedai yang menjual peralatan komputer? So, apakah maksud hasil operasi? Kita tengok nota dahulu. Okey, dalam buku teks kamu, muka surat 40. Buku teks tingkatan 4, muka surat 40, ada dinyatakan apakah maksud hasil operasi. Iaitu, pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian perniagaan, pendapatan daripada jualan barang niaga atau perkhidmatan merupakan sumber utama bagi jenis hasil ini. Okey, jadi kita tengok balik kepada senarai pilihan jawapan tadi. Okey, dia tanya apa? Apakah hasil operasi kedai yang menjual peralatan komputer? Okey, kalau A, faedah simpanan tetap. Faedah simpanan tetap juga hasil. Okey, hasil datang daripada mana?
apabila sesebuah perniagaan membuat simpanan tetap dekat mana-mana bank, okey, jadi maaf, mereka akan dapat faedah atas simpanan tetap. Faedah juga hasil, Aiman. Oh, faedah. Tetapi ianya bukanlah hasil yang kita terima hari-hari. Ya. Kan, faedah simpanan tetap mungkin kita akan terima setahun ke 2 tahun sekali. Okey. Yang kedua, hasil sewaan ruang kedai. Hasil sewaan ruang kedai juga adalah sejenis hasil. Okey, tetapi contohkan macam kita ada premis ruang kedai 2 tingkat. Okey, kita guna yang bawah saja. Yang tingkat 2 tu kosong, jadi kita sewakan. Jadi kita dapat hasil sewaan. Tapi adakah hasil sewaan tu kita dapat hari-hari? Tak. Tidak. Kita dapat mungkin sebulan sekali. Okey, jadi C. C dia kata untung jualan perabot terpakai. Okey, kedai kita jual apa? Peralatan komputer. Dia kata kita jual perabot. Okey, perabot terpakai. Okey, sekarang dalam kedai kita memang ada perabot. Okey, kita mungkin pakai 3 tahun, 4 tahun. Kemudian baru kita nak jual kan? So, jual mungkin dapat untung. Okey, untung tu hasil juga. Tetapi urusan urus niaga tersebut kita tak buat hari-hari. Okey, jadi bukan jawapan yang tepat. Jadi D, jualan komputer dan mesin pencetak. Ya, yang ini memang hasil operasi bagi sebuah kedai yang menjual peralatan komputer. Okey, so jawapan yang paling tepat ialah D. A, B, C juga adalah hasil tetapi bukan hasil operasi. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Maklumat berikut merupakan ciri suatu dokumen. Okey, ini bab 3 tingkatan 4, ya. Okey, apa maklumat tersebut? Dokumen dikeluarkan oleh pihak bank. Okey, bertujuan memberitahu kepada pemilik akaun bahawa pihak bank telah menambahkan akaun dengan jumlah tertentu. Apakah dokumen tersebut? Cuba lihat pilihan jawapan yang diberikan. Dia kata A, slip bank, B, nota debit, C, keratan cek dan D, makluman kredit. Jadi kita tengok dekat situ yang mana satukah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank. Okey, mari kita tengok nota. Okey, boleh rujuk nota pada muka surat 74, buku teks tingkatan 4. Kita baca satu persatu. Apakah fungsi setiap dokumen tu, okey? Jadi slip bank tu apa? Bila kita nak deposit tunai ke dalam bank Aiman, ada satu slip kan? Aha, kita betul, cikgu. Tulis dekat slip tu, isikan maklumat yang dikehendaki dan kita bawa duit kita, pergi dekat kaunter. Lepas tu nanti slip tu, okey, bukan kita akan simpan salinan lah dan bank akan ada satu. Okey, itu slip bank nama dia. Okey, yang kedua nota debit. Nota debit tidak dikeluarkan oleh bank. Nota debit dikeluarkan oleh pembekal. Alright, nak beritahu kepada pelanggan dia bahawa hutang telah bertambah. Okey, C. Siapa? Keratan cek. Apakah itu keratan cek? Bahagian cek yang disimpan oleh pembayar yang mengandungi beberapa maklumat penting. Okey, jadi kita gunakan cek untuk apa? Untuk bayar kepada mana-mana pembekal, pembekal barang niaga ataupun pembekal perkhidmatan. Kemudian D, makluman kredit. Makluman kredit dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pelanggan untuk menyatakan bahawa akaun bank telah dikreditkan. Jadi antara A, B, C, D, jawapan manakah yang paling tepat? Jawapan D. Betul Aiman, jawapan dia D, iaitu makluman kredit. Satu dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemilik akaun untuk beritahu kepada pemilik akaun tersebut bahawa akaun jumlah ada duit masuk, ada akaun bank dia telah bertambah. Okey, faham ya Aiman? Baik, cikgu. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan yang keempat. Okey, urus niaga manakah yang tidak dicatat dalam jurnal am? Okey, jurnal am adalah sejenis ataupun salah satu daripada buku catatan pertama BCP. Kita ada berapa ya BCP? Kita ada 4 kan murid-murid. Yang pertama ialah jurnal am, yang kedua jurnal khas, yang ketiga buku tunai dan yang keempat buku tunai runcit. So soalan ni tanya urus niaga manakah yang dicatatkan dalam jurnal am. Jadi kita kena tahu apakah jenis urus niaga yang perlu dicatatkan dalam jurnal am. Kita tengok buku teks. Okey. Lihat pada muka surat 97. Okey, urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am ialah ada 5 dekat situ. Pertama, catatan pembukaan. Kedua, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Yang ketiga, ambilan barang niaga dan ambilan aset bukan semasa
Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank. Dan yang kelima, catatan penutupan. So, 5 ni sahaja yang akan dicatatkan dalam jurnal am. Mari kita tengok jawapan. Okey, urus niaga manakah yang tidak dicatat dalam jurnal am? Kita baca satu-satu ya. Okey, A. Membeli alatan pejabat secara kredit. Tadi kita nampak kan ada satu poin tu dia kata belian atau jualan aset bukan semasa secara kredit. So, alat pejabat tu ialah aset bukan semasa. Jadi betul lah yang A tu memang dicatat dalam jurnal am. Okey, yang kedua, yang B, membawa masuk perabot ke dalam perniagaan. Ini adalah modal tambahan. Okey, kita bawa masuk perabot ke dalam perniagaan, juga kita akan catatkan dalam jurnal am, Aiman. Ya, cikgu. Kalau kita bawa masuk tunai, kita nak catat kat mana? Kita nak tambah modal perniagaan dalam bentuk tunai. Kalau dalam bentuk tunai, kita akan catat dalam buku tunai. Apa sahaja urus niaga yang berkaitan dengan tunai dan bank, kita akan catat dalam buku tunai. Okey, jadi yang B juga betul dicatatkan dalam jurnal am. Okey, kemudian kita tengok C. Mengeluarkan wang tunai untuk kegunaan peribadi. Yang ini bukan. Kita catat kat mana? Kan cikgu cakap tadi, apa sahaja urus niaga yang melibatkan tunai dan bank, kita catat di mana murid-murid? Buku tunai. Sekarang dia tanya, yang manakah tidak dicatat dalam jurnal am? So, jawapan dia C lah. Sebab C kita catat di mana? Kita catat dalam buku tunai. Okey, dan D, memindahkan akaun hasil dan belanja ke akaun penamat. Okey, yang ini tadi yang paling last tadi, poin yang paling last tadi, yang paling akhir tu, iaitu catatan penutupan. Catatan penutupan juga kita catat dalam jurnal am. Jadi jawapan yang paling tepat ialah apa? C. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cara merekod dalam ledger yang manakah yang betul? A. Kredit apabila hasil berkurang. B. Debit apabila liability berkurang. C. Kredit apabila belanja bertambah. Dan D. Debit apabila equity pemilik bertambah. Okey, sepatutnya yang ini murid-murid cikgu memang dah boleh dah faham sangat ni. Okey, kita rujuk buku teks kita. Muka surat, buku teks tingkatan 4 ya. Muka surat 159 dan 160. Okey, dalam buku teks kamu, nota tu diberikan satu persatu lah. Okey, tapi dekat sini cikgu dah tunjukkan yang cikgu dah rumuskan. Okey, jadi kita ada dua bahagiannya, Aiman. Kita ada debit dan kita ada kredit. Okey, apakah akaun yang bakinya di sebelah debit? Iaitu akaun belanja dan akaun aset. Okey, manakala di sebelah kredit, kita ada akaun hasil, akaun equity pemilik dan juga akaun liability. Okey, jadi daripada rumusan ataupun daripada prinsip yang cikgu dah tunjuk ni, kamu boleh jawab soalan tadi. Okey, jadi yang penting sekarang ni kotak biru tu. Kotak biru kecil tu, itu yang penting. Okey, jadi sekarang ni murid-murid, mungkin cikgu-cikgu kamu pun dah ajar dah prinsip ni. Ada yang sebut bahil, bar tu dekat debit, dekat kredit tu hil. So, bahil. Ada yang sebut ableh, ada yang sebut balik. Tak kisahlah cikgu kamu ajar macam mana. Tapi prinsip ni kena faham betul-betul. Jadi sekarang dia kata macam ni. Kita baca kotak biru ya. Okey, kalau belanja dan aset, kalau berlaku penambahan, kita kena debit. Nampak tak debit tu? Dekat kotak biru tu nampak tak? Dekat sebelah debit. Okey, kalau belanja dan aset ada penambahan, kita kena debit. Okey, kalau nak pengurangan, kalau ada pengurangan, kita kena kredit. Dan sebaliknya, sebelah kredit pula, kalau berlaku penambahan, kena kredit. Kalau berlaku pengurangan, kena debit. Itu prinsip Daiman. Okey, sistem catatan bergu. Jadi, mari kita tengok apa jawapannya. Okey, yang manakah yang betul? Maksudnya 3 tu salah lah. 1 je yang betul. Okey, A. Kredit apabila hasil berkurang. Yang tu salah. Sebab kredit tadi, bila hasil berkurang, dekat sebelah kredit hasil kan? Bila hasil berkurang, kita kena debit. Okey, B. Debit apabila liability berkurang. Yang betul. Liability kan di sebelah kredit, di bahagian kredit. So, kalau berkurang, kita kena debit. So, betul. C. Kredit apabila belanja bertambah. Yang ini juga salah sebab belanja berada di sebelah debit. So, kalau belanja bertambah, sepatutnya kamu kena debit. Dan seterusnya D. Debit apabila equity pemilik bertambah. Juga bukan. Okey, equity pemilik di sebelah kredit. Kalau berlaku penambahan, kena kredit lah. Okey, jawapan dia kata debit. So, tak tepat. Jadi, jawapan yang paling tepat ialah B. Debit apabila liability berkurang.
Okey cikgu, jadi itu soalan yang kelima lah yang boleh kita lihat dalam kita nak jawab soalan cikgu. Yang paling penting sekali kita kena tengok mana yang salah, kita potong dulu cikgu. Ya, kita pangkah dulu. Boleh kita terus lagi cikgu? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan yang keenam. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan kedai Perabot Syamim. Okey, pada 15 November 2018, kedai Perabot Syamim menerima cek RM2,500 daripada Syaza Enterprise yang menjelaskan hutangnya sebanyak RM2,600. Catatan dalam buku tunai yang manakah yang betul? Okey, sekarang ni kedai Perabot Syamim dapat cek daripada Syaza. Okey, berapakah sebenarnya hutang Syaza? Hutang Syaza sebenarnya RM2,600. Tapi sekarang Syamim dapat cek cuma RM2,500. So maksud dia apa? Maksud dia Syamim telah berikan diskaun kepada Syaza sebanyak RM100. Okey, jadi sekarang macam mana cara nak rekod ke dalam buku tunai? Okey, kita tengok jawapannya. Okey, ini dia punya pilihan jawapan. Sama ada A. Okey, kalau kamu tengok perbezaan, okey, A dan B jawapannya dua-dua dekat debit, C dan D dua-dua dekat kredit. Jawapan C dengan D tu confirm salah sebab bila kita terima tunai tu kan aset. Jadi bila kita kata aset bertambah kena debit. Alright, so kena debit lah. So C dengan D tu memang bukan pilihan yang tepat. Okey, kita tengok A dengan B yang manakah yang paling tepat. Okey, jawapannya tentunya A sebab tadi kan kita tahu okey, kita ada hutang, Syaza hutang 2,600 tapi dia bagi cek cuma 2,500. Maksudnya 100 tu apa? 100 tu ialah discount. Okey, jadi itulah jawapannya. Jawapannya A di mana di sebelah debit ada diskaun 100 dan dalam kolom bank ada 2,500. Maknanya kena tengok betul-betul kolom tu cikgu. Takut silap kolom nanti kan. Ya, betul. Kena faham debit kredit tu. Baik cikgu. Ini kita cerita tentang soalan teori. Cikgu, teori. yang mana melibatkan pembacaan dan orang kata pilih jawapan yang betul cikgu kan. Betul. Baik, selepas ni kita nak belajar pula macam mana nak kira-kira tu. Okey, baik. Tapi kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan kita nak belajar kertas satu. Walaupun A, B, C, D, mana satu jawapan yang betul. Dan kita nak belajar macam mana nak buat pengiraan dalam prinsip perakaunan ni. Jadi anda semua dah bersedia dengan kalkulator dan juga pen? Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, sekarang kita teruskan pula dengan contoh-contoh soalan pengiraan daripada soalan-soalan SPM sebenar tahun 2018 hingga 2021. Okey, kita tengok soalan ini. Maklumat berikut berkaitan aset bukan semasa syarikat mesra. Okey, diberikan beberapa maklumat dalam kotak tu. Ada tarikh 1 Januari 2018. Okey, mesin pada harga kos RM8,000. Kadar susut nilai 10% setahun atas kos. Tarikh jual 31 Disember 2019 dan harga jualan RM4,000. So dekat sini ialah tajuk pelupusan aset bukan semasa. Okey, sekarang ni apa aset bukan semasa yang ada dalam soalan tu? Kalau kita tengok kat soalan tu ialah mesin lah. Okey, mesin. Mesin tu ialah aset bukan semasa. So kos tu ialah harga masa kita beli mesin tu iaitu RM8,000. Jadi dia tanya, berapakah rugi atas pelupusan aset berkenaan? Pelupusan ni maksudnya dia jual lah. Okey, dia jual. Okey, sekarang dia dah bagi tahu dah. Okey, pelupusan ni dia sama ada kita boleh untung atau kita boleh rugi. Dia boleh berlaku salah satulah. Tapi dalam soalan ni dia memang dah nyatakan memang rugi. Okey, dan sekarang dia nak tahu berapakah rugi atas pelupusan aset berkenaan. Jadi kalau nak kira ni, okey, nanti kita tengok dulu info dekat situ. Okey, beli RM8,000, jual RM4,000. Okey, macam jual macam ni kita untung RM4,000 ke? Tak, bukan macam tu ya. Sebab kita nak kira susut nilai dulu ni. Okey, setiap aset bukan semasa dia mengalami susut nilai. Makin lama kan dia makin buruk, kan? Betul. Okey, jadi kita nak kena kira juga berapakah dia susut setiap tahun tu. Okey, lepas tu baru kita boleh kira berapakah nilai buku aset bukan semasa tersebut pada setiap tahun. Jadi ini soalan pengiraan. Jadi cikgu tunjukkan. Di sini ada jadual dia. Okey, jadual ni murid-murid boleh rujuk juga dalam buku teks pada muka surat 272. Tingkatan 4 ya. Okey, itu cara nak kira nilai buku mesin berkenaan.
Okey, sekarang tadi dia cakap apa dalam soalan? Dia bagi tahu beli bila? 1 Januari 2018. Jual bila? 31 Disember 2019. 2019. So dia dah pakai berapa tahun, Aiman? 2 tahun, cikgu. Pandai Aiman, 2 tahun. Dah pakai 2 tahun, so ada 2 tahun susut nilai. Betul. So sekarang kita nak kira lah susut nilai tu setahun berapa. Okey, sekarang kita masukkan dalam kotak calculation tu, kotak pengiraan tu. Okey ya. Tahun yang pertama, tempoh dia bermula 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018. Itu tahun pertama. Okey, kita kira susut nilai dia. 10% darabkan dengan kos dia. Kos dia tu tadi 8,000. 8,000. Okey, so sekarang berapa? 10% darab 8,000? 800. 800 cikgu, banyaknya. 10% darab 8,000 ialah 800. Okey, jadi tahun pertama susut nilai 800, susut nilai terkumpul juga 800. Dia ada 2 susut nilai. Satu susut nilai untuk tahun berkenaan, satu lagi susut nilai terkumpul ataupun kita panggil accumulated. Okey. Jadi pada tahun pertama nilai buku mesin tersebut 8,000 tolak 800. So jadi berapa? 7,200. Okey, kita masuk tahun kedua. Tahun kedua bermula bila? 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019. Okey, jadi sama juga kita kena kira lagi susut nilai, iaitu 10% daripada 8,000, iaitu 800 lagi sekali. Okey, jadi susut nilai untuk tahun kedua 800 juga, tapi susut nilai terkumpul adalah 1,600. Yes, pandai Aiman, 1,600. Susut nilai tahun pertama, kita tambah dengan susut nilai tahun kedua, iaitu 1,600. Jadi sekarang berapa dah nilai buku mesin tu? Nilai buku tu book value lah. Okey, sekarang 8,000 tolak 1,600. Jadi jawapannya berapa? 6,400. Okey, sekarang nilai buku 6,400 kan Aiman? Tapi dia jual mesin tu dengan harga 4,000 je. Maksudnya untung ke rugi? Rugi cikgu. Rugi. Jadi rugi. Jadi sekarang soalan tu nak tahu berapakah rugi? Berapakah jumlah rugi tu? Jadi jual 4,000 kan? Nilai buku 6,400. Jadi berapakah jumlah rugi dia? Nilai rugi dia 2,400. Okey, jadi jawapannya 2,400 lah murid-murid. A lah. Nampak tak? A 2,400. B 2,480, C 3,200 dan D 4,000. So jawapan yang paling tepat ialah A. Okey, boleh? Sekarang kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, maklumat berikut diperoleh daripada penyata kedudukan keuangan Perniagaan Haji Ahmad bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, ada maklumat dekat situ. Aset bukan semasa 80,000, aset semasa 60,000. Liability bukan semasa 40,000 dan liability semasa 20,000. Berapakah nisbah semasa? So ini adalah bab pertama, bab 1 ya, modul 1 dalam buku teks kamu dalam silibus tingkatan 5. Jadi sekarang kita nak kena kira lah. Jadi kat mana kita nak tengok dia punya formula. Formula kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu, okey, muka surat 4 hingga 10. Okey, dia soalan tanya berapakah nilai nisbah semasa. So apa formula dia? Formula dia ialah aset semasa bahagi liability semasa. Itu je. Okey, jadi sekarang kita tengok ya, aset semasa bahagi liability semasa. So berapakah aset semasa? 60,000. Berapakah liability semasa? 20,000. Jadi 60,000 bahagi 20,000 dapat berapa? 3. Jadi nisbah ni jawapan dia mesti kena ada nisbah 1 dekat belakang tu. Jadi antara A, B, C, D, so D yang paling tepat. Dia mesti 3 nisbah 1. Yang dekat belakang tu mesti nisbah 1. Okey? Alright, jadi jawapan yang tepat ialah D. Okey, itu adalah soalan SPM tahun 2018 ya. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Duha yang tidak mengamalkan rekod yang lengkap. Okey, dekat situ ada sewa prabayar. Okey, iaitu sewa prabayar awal RM450 dan sewa prabayar akhir 450. Okey, berapakah sewa yang diiktiraf dalam tahun keuangan tersebut? Okey, sewa yang diiktiraf tu maksudnya macam ni Aiman. Ya, cikgu. Okey, kita kan perniagaan kita banyak urus niaga. So kita ada hasil, kita ada belanja. So hasil dengan belanja ni kadang-kadang sepatutnya kalau macam sewa, kalau sebulan 1,000,
Okey, tak kalau setahun maksudnya 12,000 kan? Betul. Okey, kita darab 12 kan. Tapi kadang-kadang kita baru bayar 10,000 je. Dah sampai Disember tapi kita baru bayar 10,000. So dekat situ kita panggil ada pelarasan iaitu sewa belum bayar sebanyak 2,000. Okey, kalau kita terlebih bayar pula, okey, nama dia sewa prabayar. Sepatutnya kita bayar 12,000, tapi bila kita tengok rekod keuangan ada 14,000. Dia dah bayar 14,000. Maksudnya dia dah bayar ke depan. Okey, jadi dalam perniagaan memang dia macam itulah. Okey, ada yang terlebih bayar, ada yang terkurang bayar, ada yang terlebih terima, ada yang terkurang terima. Okey, jadi dekat sini, tu yang ada awal dengan akhir tu, prabayar awal dan prabayar akhir. Jadi sekarang ni dia nak tanya, berapakah sewa yang diiktiraf? Sewa yang diiktiraf tu ialah sewa sebenarnya dalam tempoh keuangan tersebut. Alright, sewa yang sebenarnya. Jadi kita kena lihat kepada yang cikgu bagi tu, format tu. Okey, untuk belum bayar dan belum terima. Okey, baki awal kita kena tolak, baki akhir kita kena tambah. Okey, kalau prabayar dan belum terperoleh, alright, baki awal kita kena tambah, baki akhir kita kena tolak. Alright, jadi sekarang berapakah jawapan sewa kita? Jadi 4,050 tambahkan dengan 450 tolakkan dengan 900, jawapannya ialah RM 3,600. Macam mana jawapan yang betul? Jawapannya ialah B, 3,600. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, kita baca soalan sama-sama ya. Okey, Cik Hana tidak menyimpan buku akaun dengan lengkap. Maklumat berikut diperoleh pada 31 Disember 2021. Ini sama macam tadilah. Alright, iaitu pelarasan. Okey, dia ada utility belum bayar. Utility tu apa, Aiman? Utility ni untuk kegunaan dia, cikgu? Dia ialah kadar bayaran. Bayaran. Utility tu kalau dalam prinsip perakaunan adalah kadar bayaran iaitu bil api, bil air, segala bil lah kita panggil utility. Okey. Okey, utility belum bayar ada 450. Jumlah pembayaran utility, okey, 3370 dan kita ada utility belum bayar 160. Kita ada utility belum bayar awal, kita ada utility belum bayar akhir. Okey, jadi berapakah jumlah utility yang direkod dalam akaun terugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021? Soalan ni macam soalan tadi juga. Okey, kita gunakan formula ini. Okey, sekarang yang tadi tu utility belum bayar kan? Ya, cikgu. Jadi kita kena tolak yang awal dan kita kena tambah yang akhir. Okey, jadi kita ambil utility. Okey, belanja yang telah dibayar ialah 3,370. Kita tolak dengan RM450 dan kita tambah dengan RM160. Jadi jawapannya ialah RM3,080. Okey, sekarang kita tengok jawapannya ialah A. Okey, A. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya, Aiman. Boleh, cikgu. Okey, apakah soalan ni? Okey, baki akaun modal dan akaun semasa bagi pekongsi perniagaan TikTok pada 31 Disember 2020 adalah seperti berikut. Jadi ini adalah soalan perkongsian. Okay, ada dua pekongsi dekat situ. Yang pertama namanya Raven, yang kedua namanya Calvin. Okey, akaun modal untuk Raven 40,000, Calvin 30,000. Manakala akaun semasa untuk Raven 15,500 dan Calvin 6,420 dan dinyatakan dekat situ debit. Okey, debit. Okey, sekarang dia kata berapakah jumlah equity pemilik perniagaan TikTok? Okey, A RM60,920, B 70,000, C 79,080 dan D 91,920. Okey, kita tengok jawapan. Kita kena buka macam ni lah. Okey, boleh rujuk buku teks kata 5, muka surat 126. Okey, macam mana cara nak kira? Okey, kita tambahkan dulu akaun modal Raven dan Calvin. Kalau kita tambah 40,000 dengan 30,000, kita akan dapat 70,000. Kemudian kita kena tambahkan pula akaun semasa kedua-duanya. Okey, 15,500 untuk Raven, Calvin tu negatif 6,420. Kenapa kita kena tolak? Sebab tadi dalam soalan dia bagi tahu Calvin tu akaun semasa dia adalah debit. So debit maksudnya negatif lah. Jadi kita kena tolak. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat jawapan 9,080. Okey, jadi sekarang apa soalannya? Okay, dia kata berapakah jumlah equity pemilik perniagaan TikTok. Jadi kita tambahlah dua tu tadi. Okey, kita tambah macam ni. 70,000 dengan 9,080. So jawapan ialah 79,080. Okey, macam tu. Okey, jawapan yang paling tepat ialah C. Seterusnya. Okey.
Syarikat Sihat Berhad Pembekal Produk Kesihatan telah menerbitkan 200,000 unit 9% share keutamaan pada harga RM2 ataupun RM2 se-share dan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 ataupun RM1 se-share. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. So soalannya, berapakah modal diterbitkan dan berbayar penuh? Jadi ada dua jenis share dekat situ, Aiman. Ya, cikgu. Share yang pertama namanya share keutamaan 9% dan yang kedua share biasa. Dan dia jual share tu. Dia jual semua share tu dan share tu telah dilanggan dan dibayar penuh. Habis jual lah maksudnya. So sekarang kita nak kira berapakah modal diterbitkan dan berbayar penuh. So jawapannya A, 0.324 juta. B, 1.00 juta. C, 1.036 juta. Dan D, 1.40 juta. So A, B, C, D yang mana jawapannya? Jom kita kira. Okey. Dalam buku teks kamu ada dia punya rumus. Okey, pada muka surat 166. Okey. Jadi macam mana cara nak kira? Dia kata bilangan share yang diterbitkan, kita darab dengan harga se-share. So untuk share keutamaan, 9% share keutamaan, tadi berapa yang dia terbitkan? 200,000 unit share. Berapa harga se-share? RM2. Jadi berapa jumlah dia? RM400,000. Manakala share biasa, berapa jumlah yang diterbitkan? 1 juta. Darabkan dengan harga se-share? RM1. So berapa jumlah dia? RM1 juta. So sekarang dia tanya jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kena tambahlah dua tu. Maksudnya RM400,000 kita tambahkan dengan 1 juta. So jawapannya ialah RM1,400,000. So mana satu jawapannya? Jawapannya adalah D. D, betul. Pandai, Aiman. 1.4 juta. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, ini adalah soalan yuran kelab dan persatuan. Okay, maklumat berikut adalah berkaitan yuran kelab bola jaring Kampung Damai bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Berapakah yuran yang dicatat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan? Okay, dan sebelum tu dia ada maklumat tambahan dekat situ. Okay, yuran tahun 2018 RM45. Yuran 2019 RM1,370 dan yuran tahun 2020 RM60. Itu adalah yuran yang diterima pada tahun tersebut, pada tahun semasa. Okey, tahun semasa sekarang ialah 2019 lah. Okey, so maklumat tambah dia kata apa? Pada 1 Januari 2019, yuran belum terima RM45. Yang kedua, yuran tahun 2019 yang belum terima ialah RM25. Okey, jadi dia tanya berapakah yuran yang dicatat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. So nak mudah murid-murid nak jawab soalan ni, kita kena buka apa? Kita buka akaun yuran. Macam mana nak buka akaun yuran? Itu cikgu dah tunjuk. Itu format dia. Akaun yuran. Okey, sekarang yang cikgu tunjuk tu akaun yuran yang format dia complete, yang lengkap. Okey, tapi mungkin tak semua butiran ada, tak semua item ada. Jadi kita masukkan item ataupun butir yang ada sahaja. Okey, sekarang daripada akaun tersebut, format akaun tersebut, kalau kita buka akaun yuran, kita boleh nampak jawapan ni, cikgu buat warna merah tu. Okey, daripada maklumat yang diberikan tadi, okay, kamu masukkan dalam akaun tu. Okay, kita ada yuran belum terima awal sebanyak RM45, masukkan di sebelah debit. Kemudian bank RM1,475. So mana cikgu dapat 1,475 tu, bank tu? Cikgu dapat daripada, okay, cikgu tunjuk balik soalan. Okey, kita kena tambahkan 45, yuran 2018, yuran 2019 dan yuran 2020. Okey, kita tambahkan semua tu, kita akan dapatlah jawapan untuk bank, iaitu 1,475. Okey, kemudian kita masukkan yuran belum terima akhir. Dalam soalan ada dinyatakan yuran belum terima akhir iaitu 25 dan kita juga kena masukkan yuran belum terperoleh akhir iaitu 60. So, kita masukkan semua dan pendapatan dan perbelanjaan tu dia akan jadi angka pengimbang ataupun balancing figure. So, bila kita dah masukkan semua, so kita imbangkan kedua-dua belah debit dan kredit, so kita akan dapat jawapan pendapatan dan perbelanjaan iaitu 1,395. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, so jawapannya A, B, C, D. A jawapannya 1,395. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kelab Petani Muda. Masih lagi dalam topik kelab dan persatuan. Okey, berapakah dana terkumpul kelab tersebut? Okey, dia ada bagi info dekat situ, ada maklumat dalam kotak tu. Aset bukan semasa ada perabot dan lengkapan, jumlahnya ialah 23,200. Kemudian kita ada aset semasa,
jumlah dia 7,800 dan kita ada liability semasa, jumlah dia 1,000. Dia tanya berapakah dana terkumpul kelab tersebut. Jadi macam mana cara nak kira? Okey, itu formula yang diberikan ataupun rumus yang diberikan dalam buku teks kamu pada muka surat 216. Okey, macam mana nak kira dana terkumpul tu kelas? Murid-murid. Okey, kita ada dana terkumpul, kita ambil awal tu saja. Dana terkumpul sama dengan aset tolak liability. So sekarang tadi cikgu tunjuk ada berapa jenis aset? Ada 2 kan? Iaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Ya, cikgu. Okey, jadi kita tambahkan kedua-dua tu. Okey, kemudian kita bahagikan dengan liability lah. Liability cuma ada satu je, iaitu liability semasa. Jadi kita tambah 23,200 tambah dengan 7,800. 23,200 tadi aset bukan semasa. Kita tambahkan dengan 7,800 aset semasa dan kita tolakkan dengan 1,000 iaitu liability semasa. So jumlah yang ada, jumlah yang kita dapat, okey, tekan kalkulator lah, 30,000. So jawapannya mana? Ada jawapan dekat situ iaitu C, 30,000. Okey, jawapan yang paling tepat ialah C. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ini agak panjang sedikit. Jadual menunjukkan jumlah kos pada 2 tingkat pengeluaran bagi sebuah syarikat pengeluar sarung tangan getah. Okey, dia ada bagi 3 peringkat keluaran. Okey, yang pertama kosong unit. Maksudnya kilang tersebut tak hasilkan apa-apa langsung. Kosong unit. Masa PKP kan kosong kan, sebab kilang tak buka. Kemudian kalau dia keluarkan 10,000 unit dan kalau dia keluarkan 20,000 unit, dekat bawah tu ada jumlah kos, Aiman. Nampak tak jumlah kos tu? Okey, dia kata kalau keluarkan kosong unit, jumlah kos ialah 8,000. Okey. Kalau dia keluarkan 10,000 unit, jumlah kos ialah 26,000. Kalau dia keluarkan 20,000 unit, jumlah kos ialah 44,000. Okey, nampak tak? Kenapa jumlah pengeluaran kosong tapi ada kos? Sebab mungkin nak bayar utility tadi, cikgu. Okey. Agak tepat. Okey. Jumlah kos tu, jumlah kos tu nak dapat daripada mana? Kos tetap tambah kos berubah. Okey, jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah. Okey, pada tingkat keluaran kosong, kos berubah memang tak berlaku. Sebab tak ada produk, tapi kos tetap berlaku. Kos tetap ada. Jadi yang 8,000 tu ialah kos tetap lah. Okey, kalau kita tengok pada tingkat keluaran 10,000, jumlah kosnya 26,000 kan? Okey, dalam 26,000 tu, 8,000 tu adalah kos tetap. Selebihnya kos berubah. Okey, jadi kita pilih jawapan kan. Pilih pernyataan yang betul. Okey, jadi dalam soalan ni ada teori dan ada sedikit pengiraan lah. Okey, kita nak pilih 1, 2, 3, 4. Yang mana paling tepat? Okey, yang pertama, kos tetap bagi setiap tingkat pengeluaran ialah 8,000, betul? Betul. Betul, Aiman kata. Okey, betul. Okey, yang kedua, jumlah kos tidak dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran. Salah. Dipengaruhi ya, dipengaruhi. Kalau kita tengok jumlah pengeluaran 10,000, kos dia 26,000. Tapi kalau kita meningkat kepada 20,000, jumlah kos dia 44,000. Okey, itu disebabkan kos berubah. Kos berubah tu tadi, Aiman. So, bila kos berubah, semakin tinggi tingkat pengeluaran, semakin tinggilah kos yang terlibat. Okey. Yang ketiga, jumlah kos terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Betul. Dan yang keempat, kos berubah seunit ialah RM RM2.60. Yang ini ada calculation dia. Jadi cikgu dah tunjuk. Okey. Okey ya, kita tengok yang paling bawah tu tadi. Macam mana cara nak kira kos berubah seunit? Murid-murid boleh rujuk pada buku teks pada halaman 263. Dekat situ dia ada tunjukkan bagaimanakah cara nak kira kos berubah seunit, iaitu jumlah kos, perubahan jumlah kos kita akan bahagikan dengan perubahan jumlah unit. Okey, jadi kita tengok jumlah kos kita ambil 26,000, kita tolak 8,000. Okey, yang depan tu. Okey, sebab itu nama dia perubahan. Kita bahagikan dengan perubahan jumlah unit. So, 10,000 tolak kosong. Jadi, kita bahagikan, kita akan dapat RM1.80. Okey, jadi dia punya kos berubah unit ialah RM1.80. Tapi jawapan yang diberikan, dia kata RM2.60. So, salah lah. So, yang mana yang paling tepat jawapannya? 1 dan 3. 3. Sebab yang nombor 4 tu bukan RM2.60 kan, RM1.80. Jadi 1 dan 3. Jadi jawapannya apa? Hati-hatilah murid-murid kita ni. Jawapannya adalah B, cikgu. Ya, B. Jadi kena hati-hati. Tekan kalkulator tu dia silap nombor pula. Sebab kita tekan lain, jawapan je lain. Okey, cikgu, kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan, kita belajar tentang kertas satu. Walaupun tadi kita sebut A, B, C, D, satu pilihan jawapan. Tetapi cikgu, saya ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Boleh cikgu? Boleh Aiman, boleh. Cikgu, adakah soalan-soalan bentuk teori ataupun fakta ni cikgu mudah je untuk murid-murid kita menjawab soalan nanti cikgu? Silakan. Okey Aiman, tadi kita dah tengok kan, kita dah buat ulang kaji. Jadi sebenarnya soalan fakta ataupun berbentuk fakta ataupun teori itu tak semuanya mudah lah. Ada juga yang agak sukar. Okey, ada juga yang sukar dan ada yang mudah. Jadi sekarang ni kita kena banyakkan pembacaan, kena mantapkan latih to be. Okey, supaya kita dah terbiasa dah dengan bentuk-bentuk soalan SPM yang sebenar. Okey, jadi bolehlah jawab. Bolehlah jawab. Tapi cikgu tadi kalau kita nak bezakan dengan segmen yang sebelum pada segmen yang pertama, segmen kedua dan segmen pengiraan tu cikgu. Saya tengok segmen pengiraan ni memakan masa yang begitu panjang. Ya, betul. Jadi saya nak tanya kepada cikgu ni, berapa agaknya masa yang perlu kita peruntukkan untuk menjawab soalan-soalan pengiraan ni cikgu? Okey, macam cikgu sebutkan tadi, kita ada berapa soalan Aiman? 40 soalannya. Betul. Masa yang diberikan ialah 75 minit ataupun 1 jam 15 minit. Jadi kalau kita bahagikan dalam masa 1 jam 15 minit tu, kita ada lebih kurang 1.8 minit lah untuk setiap soalan. Jadi kalau mana pengiraan yang agak panjang, kita memerlukan lebih minit, betul? Memerlukan lebih masa. Okay, jadi kita curilah masa yang, kita ambillah sedikit masa daripada soalan-soalan yang mudah tu tadi. Okey, sepatutnya cukuplah masa 1 jam 15 minit tu cukup untuk jawab 40 soalan. Ya, cikgu. Kena laju sikitlah kira kan. Yang paling penting tadi adalah formula yang cikgu dah berikan kepada kita. Ingat formula cikgu. Betul, rumus, formula kena ingatlah kan. Ya, cikgu dalam menjawab soalan pengiraan. Ya, betul. Biasanya cikgu, apa di antara kesilapan ataupun benda-benda yang remeh-remeh ni biasanya murid-murid tersilap ketika mana menjawab soalan-soalan kertas satu ni cikgu? Okey, dia macam ni tau. Sebenarnya kan tadi yang kita buat soalan pengiraan kan Aiman nampak kan A, B, C, D, jawapan dia pelbagai kan? Pelbagai. Satu je yang tepat kan? Yang sebenarnya yang lagi 3 tu pun boleh jadi jawapan kalau murid salah kira. Dia bukannya angka yang suka-suka. Maksudnya kalau murid salah kira, ada jawapan tapi sebenarnya jawapan dia salah. Sebenarnya A, B, C, D tu jawapan C. Tapi bila dia kira, dia dapatlah jawapan B tu. Jawapan B pun boleh dapat, jawapan A pun boleh dapat. Sebenarnya macam itulah. Okey, jadi sebenarnya murid kena betul-betul cekap dengan rumus, okey, dengan formula. Jadi kena ingatlah. Okey, baru boleh jawab. Mungkin ada apa-apa pesanan cikgu kepada murid-murid kita yang bakal menjawab soalan SPM nanti cikgu, silakan. Okey, macam ni Aiman, tak ada banyak sangat untuk kertas satu. Okey, yang pertama pastikan jawab semua soalan. Ada 40 soalan kan yang perlu dihitamkan di atas kertas jawapan objektif yang disediakan. Jadi pastikan hitamkan dengan betul-betul ya, pakai pensel yang pekat, okey? Dan kalau ada kesilapan, padam dengan bersih sebelum tukar ke jawapan yang baru. Okey, padam dengan bersih. Jangan tinggalkan kesan, padam dengan bersih. Okey, yang paling penting, kena bawa kalkulator yang berfungsi dengan baik. Okey, kadang-kadang kalkulator tu takut kan dah guna banyak untuk matematik pun guna kalkulator kan. Ada serta subjek kan kita takut kalkulator habis bateri, dah pakai banyak tahun kan. Jadi kena pastikan boleh berfungsi dengan baik. So nak tekan-tekan nanti sebab akaun memang kena ada kalkulator. Tak boleh tak ada angka juta-juta kan, angka ratus ribu kan. Tadi Aiman pun tersilap kira. Betul lah cikgu. Jadi memang kena terlebih ada kosong. Terlebih kosong. Jadi kena ada kalkulator lah, ada kemudahan yang diberikan, jadi guna dengan baik dan alat tulis yang mencukupi. Itu sajalah pesanan cikgu untuk kertas satu. Jadi cikgu mungkin ada sedikit nasihat ataupun rumusan daripada kertas satu yang kita nak jawab ni cikgu. Silakan. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan tadi kertas satu terdiri daripada 2 komponen soalan kan. Kita ada soalan berbentuk teori ataupun fakta. Yang itu kena baca buku teks banyak-banyak ya. Jadi semuanya kena ingat, semuanya kena faham. Okey, dan juga kita ada soalan-soalan berbentuk pengiraan. So pengiraan ni melibatkan rumus, melibatkan formula, melibatkan format. Okey, mungkin kena buka akaun. Okey, jadi caranya kena buat drilling ataupun latih to be sebanyak mungkin. Okey, kita ada untuk KSSM kita ada 4 tahun soalan lah, bermula 2018 sampailah 2021. Ini untuk prinsip perakaunan lah. KSSM kami bermula lebih awal kan. Okey, jadi kita ada 4 tahun bank soalan, cuba jawab semuanya.
Itu dia. Jadi terbiasa dengan format SPM sebenar. Itu dia. Saya suka bila cikgu kata banyakkan latih to be. Nanti kita akan jawab, macam pernah jawab soalan tapi betul. dekat mana ya? Okey, baik, terima kasih. Betul, Aiman. Kita ucapkan kepada cikgu Islina dan juga jurubahasa isyarat kita ya, di atas orang kata ilmu yang diberikan, dan juga murid-murid di rumah terus buat latihan, terus buat latih to be. Insya-Allah anda semua akan berjaya. Kalau tak jumpa jawapan tu, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.